Dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang dinamakan hari Ashura pada 10 hari bulan Muharram. Maka marilah kita mengambil peluang dan kesempatan untuk berpuasa sunnah pada 10 hari bulan Muharram. Kalau kita molek 9 tu boleh start dah. 9 hari bulan Muharram tu boleh start dah puasa. Dan 10 tu comel. Kerana hari Ashura ini ialah hari kemenangan para nabi-nabi dan kemenangan para rasul dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sambung perbincangan kita sirah Nabi Allah Adam alaihissalam yang kita bincang pada minggu yang lepas. Nabi Adam dan Iblis, laknatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin daripada api, iblis daripada api. Yang sangat panas lebih awal daripada dia menciptakan Nabi Adam daripada tanah. Adam bin Turab. Allah buat Nabi Adam tu kedian sekali. Iblis ini Allah jadikan dia lebih awal. Berbanding dengan Nabi Adam, iblis dijadikan oleh Allah lebih awal. Di mana jenis mereka telah diciptakan daripada cahaya. Mereka Allah jadikan daripada cahaya, jin daripada api, dan manusia Allah jadikan dia daripada tanah. Jadi Allah jadikan manusia daripada tanah. Ini digambarkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-8. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental, atau tanah gelap, yang berubah warna dan baunya. Jadi manusia itu Allah jadikan dia daripada tanah. Adam itu daripada tanah. Adam min turab. Adapun mereka Allah jadikan daripada cahaya. Iblis itu Allah jadikan dia daripada api. Itu dari segi kejadian. Ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, Allah kata sujud ini bukan bermakna syirik. Sujud ini sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Setakat mana ke iblis ini taat kepada perintah Allah, tetapi dia tak mau sujud. Ketika Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud pada Nabi Adam, dia tak mau sujud. Jadi keengganan itu meletakkan iblis sebagai makhluk yang paling awal durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila iblis tak mau sujud, Allah kata sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda taat kepada Allah. Dia tak mau sujud. Angkuhnya dia, sombongnya dia. Dia merasakan kejadian itu lebih baik daripada kejadian Nabi Adam AS. Itu dia rasa. Sedangkan kejadian Nabi Adam itulah yang lebih baik daripada kejadian iblis itu. Allah jadikan manusia ini sebagai seelok kejadian, sebaik-baik kejadian, sebagai ahsan taqwim, seelok kejadian. Bila Allah perintah kepada dia supaya sujud pada Nabi Adam, dia tak mahu sujud. Keangkuhan dan kesombongan inilah menjadikan iblis makhluk yang paling awal. Makhluk Allah yang paling awal durhaka kepada Allah. Jadi penyakit yang menyebabkan penyakit awal makhluk Allah ini ialah takabur. Itulah penyakit awal ialah takabur. Takabur ini penyakit yang sangat berat, walaupun kecil macam mana sekalipun. Kalau ada penyakit itu dalam hati kita manusia ini, samsara sekalipun, Allah campakkan mereka yang ada takabur itu ke dalam hati mereka. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada mereka. Allah perintah kepada mereka, sujudlah kamu kepada Allah. Perintah kepada mereka supaya sujud pada Nabi Adam. Lalu mereka sujud. Dan mereka ada sujud, tak bantah apa tak?
Malaikat dengan tidak ada bantah apa-apa terus sujud pada Nabi Adam, melainkan yang tak sujud itu ialah iblis. Dan ia adalah berasal daripada golongan jin. Dia serumpun, jin iblis ini satu rumpun ya, kejadian daripada api belaka. Lalu mendurhaka kepada perintah Tuhan. Iblis durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab durhaka itu, maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak mematuhi perintah Allah kerana terhalang oleh sebab sombong dan takabur. Dia tidak menggunakan perintah Allah kerana terhalang sakit penyakit sombong yang ada dalam hati dia. Sakit penyakit takabur yang ada pada diri dia. Itu menyebabkan dia sakit tak mau sujud pada Nabi Adam, tak mau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Penyakit takabur, penyakit unjuk, penyakit ria dan lawan penyakit hati sebenarnya lebih berat daripada penyakit zahir. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf ketika membincangkan berhubung dengan penyakit hati manusia ini, mereka menyebut bahawa penyakit inilah yang menyebabkan manusia itu tidak selamat. Ataupun penyakit fizikal, penyakit bala, penyakit berbagai-bagai penyakit yang ditakuti oleh manusia pada hari ini. Yang kedian penyakit COVID-19. Dah belak mana? Kalau seorang itu akidahnya kemah molek, kejat molek, mati sebagai orang beriman, walaupun balahnya tahap 4 sekalipun tak ada masalah. Mati sebagai seorang beriman selamat. Tetapi kalau mati dalam keadaan hatinya ada penyakit takabur, ada penyakit uncup, ada penyakit riya dan penyakit-penyakit hati yang lain, itu yang tidak selamat. Itu yang tidak selamat. Jadi pembersihan diri manusia itu, pembersihan dalam umat, pembersihan hati itu lebih penting daripada pembersihan zahir manusia. Islam ini kita bersih belaka, tubuh badan pun kena bersih, pakaian kena bersih, tempat tinggal kena bersih. Tapi hati itu lebih penting daripada segala-galanya. Lebih penting daripada segala-galanya. Jadi iblis ini takabur dia. Dia tidak menunaikan perintah Allah. Terhalang untuk taat kepada Allah kerana penyakit takabur yang ada pada dirinya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami beriman kepada mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada mereka. Allah memerintahkan kepada mereka. Tunduklah memberi hormat kepada Nabi Adam. Allah perintah kepada mereka supaya taat pada Allah dengan tunduk, dengan sujud kepada Nabi Adam AS. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat. Nah, mereka tunduk belaka. Mereka tunduk belaka kepada Nabi Adam sebagai tanda hormat, sebagai tanda patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Melainkan iblis yang tidak mau taat kepada Allah, tak mau tunduk kerana kesombongan dan keangkuhan. Dia tak mau, dia takabur dan menjadikan dia daripada golongan yang kafir. Dengan sebab itu dia jadi kafir selalu. Dan dengan sebab itu iblis menjadi kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh anak cucunya. Seluruh anak cucunya, anak cucu iblis ini menjadi golongan yang kafir, golongan yang durhaka kepada Allah. Dan Allah berikan umur yang panjang kepada dia. Dia minta dengan Allah SWT supaya Allah panjangkan umur, Allah beri. Maka dia dapat hidup panjang di alam muka bumi ini untuk memperdaya manusia, untuk menipu manusia, supaya manusia jadi punah ganah belaka, supaya manusia pun diseret sama ke dalam api neraka. Mana-mana yang ikut iblis tak selamat, mana-mana yang beriman maka mereka itu pun selamat. Jadi Allah SWT memanjangkan umur iblis dan keturunannya sampailah hari kiamat. Bila menjelang hari kiamat, iblis itu dimatikan oleh Allah SWT. Iblis ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makhluk ini semuanya mati belaka. Malaikat sendiri pun mati, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain yang taat kepada Allah pun mati belaka. Mati belaka. Tak ada yang hidup, tak ada yang panjang umurnya di atas muka alam ini, melainkan mati belaka. Ada awal, ada akhirnya. Tetapi Allah tidak ada awal, Allah tidak ada akhir. Allah selama-lamanya, Allah abadi selama-lamanya. Makhluk, dia ada awal, ada akhir. Dia diciptakan oleh Allah dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis merasakan kedudukannya lebih tinggi daripada Adam. Iblis dia rasakan kedudukan dia lebih tinggi, kedudukan dia lebih istimewa daripada Adam. Dia beranggapan kejadiannya lebih baik daripada kejadian lain. Itu anggapannya. Anggapan. Manusia pun gitu, kadang-kadang dia beranggap dia itu cerdik. Padahal malah dia lebih cerdik daripada dia. Dia beranggapan dia cerdik. Oleh kerana kelulusan dia tinggi, dia rasa dia cerdik. Tapi malah dia lebih cerdik daripada dia. Iblis pun begitulah, dia beranggapan kejadian dia itu lebih baik daripada kejadian Adam. Sedangkan kejadian Adam itu Allah jadikan lebih istimewa sebagai ahsani takwim. Sedangkan anggapan itu tidak benar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kenapa tidak sujud pada Nabi Adam? Ketika Allah tanya Iblis, kenapa mu tak sujud pada Nabi Adam? Dia jawab dengan sombong, kejadiannya lebih baik daripada kejadian Nabi Adam. Itu jawapan dia. Dia jawab dengan sombong, dengan bongkaknya, dengan angkuh. Dia menyatakan kejadiannya lebih baik daripada kejadian Adam. Qala mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekatkan kamu daripada sujud kepada aku, perintahmu? Apakah Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekat kamu daripada sujud ketika aku perintahmu? Waktu aku perintah kamu sujud pada Nabi Adam, kamu tak sujud sebab apa? Apakah yang menjadi halangan? Apakah sebab? Allah bertanya kepada Iblis. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Itu jawapan orang takabur. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan, jadikan aku daripada api. Sedangkan dia engkau jadikan pertama. Aku ni mau jadi daripada api. Sedangkan Adam itu mau jadi pertama. Api ini lebih baik daripada. Itu anggapan dia. Itu anggapan dia. Sedangkan tanah itu Allah jadikan Nabi Adam AS dan Nabi Adam itu lebih baik kejadiannya. Berbanding dengan berbanding dengan Iblis. Allah berkata lagi, wahai Iblis, apakah sebabnya engkau tidak turut bersama mereka yang sujud? Mereka sujud. Dan mu ni kenapa dah sujud bersama dengan yang sujud? Mereka yang lebih baik pada kamu sujud kepada Nabi Adam. Kenapa kamu dah sujud? Allah bertanya kepada Iblis. Bila jawab, aku tidak patut sujud kepada manusia yang engkau jadikan dia daripada tanah liat yang kering. Nabi Adam itu Allah jadikan daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental, yang berubah warna dan bau. Tanah kental, tanah yang keras, yang dulunya bau lain, berubah warnanya dan berubah baunya. Jadi aku ini lebih baik daripada Adam. Kenapa pula aku yang lebih baik ini nak sujud kepada makhluk yang lebih rendah daripada? Itu satu keangkuhan. Satu keangkuhan yang ada pada makhluk yang bernama Iblis. Sikap sombong dan takabur telah menghalang Iblis patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya dia dihalau oleh Allah keluar daripada neraka. Akibatnya dihalau keluar daripada neraka. Allah halau dia keluar daripada neraka. Itu akibat kedegilan dia dan kesombongan, ketakaburan dia.
dalam menunaikan perintah Allah SWT. Allah kata, keluarlah engkau daripada syurga sebagai makhluk yang terhina. Allah kata mutubik kepada syurga ni sebagai makhluk yang paling hina. Makhluk yang paling hina. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu, tetaplah aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan golongan kamu yang durhaka. Jadi mana-mana manusia yang ikut iblis, mana-mana manusia yang durhaka kepada Allah di atas muka bumi ini dari kalangan anak cucu Nabi Adam, yang tidak taat kepada Allah, yang syirik kepada Allah, yang buat maksiat di atas muka bumi, yang langgar perintah Allah. Allah berkata kepada iblis, mereka itu akan bersama dengan kamu dalam api neraka. Di kalangan anak cucu Nabi Adam yang durhaka kepada Allah, yang terbabit dengan amalan-amalan yang Allah larang jangan terlibat. Allah kata jangan terlibat dengan riba. Allah kata jangan judi. Allah kata jangan minum malam. Allah kata jangan zina. Allah kata jangan buat sebarang perkara yang tidak baik atas muka bumi. Buat juga itu bermakna ikut iblis, laknatullah. Jadi mereka yang terperangkap dengan perangkap yang dipasang oleh iblis, perangkap sama yang dipasang oleh iblis dengan tipu daya iblis di atas muka bumi ini, maka mereka akan diseret bersama dengan iblis ke dalam api neraka. Berapa ramai manusia yang menjadi kawan-kawan iblis. Kawan iblis menjadi 15 tahun. 15 jenis manusia yang jadi kawan pada iblis. Ada 15. Kita tak ada bincang, kita tak bincang lah kalau ada banyak. Jadi 15 kawan-kawan iblis, semua tu manusia mereka jadi kawan-kawan iblis. Jadi mana-mana manusia di atas muka bumi ini yang buat perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah suruh tak buat, yang Allah larang buat, durhaka kepada Allah, syirik kepada Allah, Allah kata mereka ini akan bersama-sama dengan iblis dalam api neraka. Dianggapkan dalam api neraka. Setelah diusir keluar daripada syurga, bila iblis itu Allah halau dia keluar daripada syurga, iblis bertekad untuk membalas dendam kepada Nabi Adam. Dia bertekad untuk membalas dendam pada Nabi Adam. Dendam ni satu penyakit lagi dalam diri manusia, penyakit dendam. Dendam dengki ni belak-belaka. Dendam dengki ni belak-belaka. Islam mengajar kita jangan ada dendam. Allah mari minta maaf, maafkan kesalahan orang tu kepada kita. Nabi kata orang hebat ialah orang yang tidak simpan sedikit pun rasa dendam dalam hati dia. Dia maafkan segala kesalahan orang kepada diri dia. Itu orang hebat. Dengki, penyakit, satu lagi penyakit. Dengki ni kalau ada penyakit dengki dalam hati, walaupun banyak mengerjakan amalan soleh, walaupun banyak mengerjakan ibadah, buat belaka, sedekah banyak, solat sunat banyak, puasa sunat banyak, berbagai-bagai dia buat. Tapi kalau ada penyakit dengki ini, segala amalan itu akan menjadi macam daun kayu dimakan oleh api. Hancur pun. Macam daun kayu dimakan oleh api. Sebagaimana lagi orang yang mengungkit-ungkitkan pemberian. Dia beri sedekah pada Allah. Dia bela rakyat dia. Banyak kebajikan yang dibuat dalam muka bumi. Lepas dia ungkit-ungkit. Imam Az-Zahabi menyebutkan ungkit-ungkit pemberian itu termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Bila ungkit-ungkit Allah mengidah pahala, tapi Allah tarik balik pahala. Ungkit. Beri itu bela rakyat dia ungkit, sedekah ungkit, Allah tarik balik pahala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa yang sangat berat pada mereka yang mengungkit-ungkitkan pemberian. Jadi bermula daripada saat itulah iblis menyatakan dia akan menghalang manusia daripada menunaikan perintah Allah. Lagu-lagu mana sekalipun dia akan pasang perangkap dia, iblis ni. Dia akan pasang perangkap dia di atas muka bumi. Dan manusia tak sedar pasang perangkap. Kadang-kadang duduk bila surah debir masjid pun tak sapa ke masjid surah. Masuk perangkap syaitan lah tu.
Tak jauh mana rumah dengan masjid solat, tak siapa-siapa. Tak. Dia pasang perangkat di mana-mana. Dalam pasar ada perangkat dia. Dekat biar surau pun ada perangkat dia. Ramai manusia yang masuk perangkat syaitan ini, masuk perangkat iblis ini. Sebab apa? Sebab iblis nak balas dendam. Supaya manusia ini ikut dia. Kalau dia ke neraka, manusia pun dia mahu ke neraka belaka. Bersama dengan dia. Dia akan halang manusia daripada menunaikan perintah Allah. Dia akan sekat manusia supaya manusia ini tidak tunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib sepatutnya dia buat, manusia tinggalkan yang wajib. Sunnah itu tak apa lah sunnah. Tapi sunnah pun dia membantu. Amalan sunnah dia membantu. Macam pahala puasa sunnah hari Ashura 10 Muharram. Allah ampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu lebihnya pahala. Macam puasa pada hari Arafah, lebih kurangnya pahala dia. Lebih kurang. Jadi kita ambil kesempatan itu. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dipanjangkan umurnya sehingga sampai ke hari kiamat, agar dia berpeluang menyesatkan manusia selama yang boleh, melainkan orang yang ikhlas. Jadi iblis ini dia minta dengan Allah supaya dia, anak cucu dia, keturunan dia, umur jadi panjang. Dia minta umur panjang. Dan Allah izinkan iblis ini umurnya panjang sehinggalah dia hidup sampai ke hari kiamat. Iblis dan keturunan dia hidup di atas muka bumi ini untuk menyesatkan manusia, untuk memperdaya manusia, supaya manusia ini buat maksiat, supaya manusia durhaka kepada Allah, supaya manusia ini melakukan perbuatan yang keji di atas muka bumi ini, seramai yang boleh untuk masuk neraka bersama dengan dia. Allah beri umur panjang sampai ke hari kiamat. Melainkan orang yang ikhlas. Ikhlas ni yang sangat penting sekali. Ikhlas merupakan akhlak mahmudah yang sangat penting. Barang siapa yang ada ikhlas, insya-Allah dia selamat, selamat dunia dan selamat akhirat. Allah berkata, iblis berkata, wahai Tuhanku, jika demikian berikanlah tempoh kepadaku hingga mereka dibangkitkan pada kiamat. Minta umur panjang dengan Allah. Maka Allah berkata kepada iblis, Allah berkata kepada mereka, dengan permohonan itu, maka sesungguhnya engkau daripada golongan orang yang diberi tempoh. Maknanya Allah beri kepada mereka, iblis dan anak cucunya, Allah panjangkan umur mereka. Maka iblis berkata lagi, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat pada Adam dan zuriat. Jadi iblis kata pada Allah, aku nak jadikan maksiat itu nampak molek. Maksiat itu nampak molek pada pandangan mata Adam, dan dia tertarik pada maksiat. Anak cucu Nabi Adam tengok maksiat rasa sedap tengok, tertarik sampai lupa kepada tanggungjawabnya menunaikan perintah Allah Subhanahu. Apa perang manusia jadi lalai. Kalau duduk dalam pasar jadi lalai, duduk dalam stadium jadi lalai. Bukan tak boleh tengok bola, tapi kalau tinggal sembahyang, kita tengok bola, tengok solat, itu bukan dia. Duduk jual dalam pasar, jual, beli, menyebabkan jadi lewat solat, itu bukan dia. Tapi itulah peranan syaitan itu. Sebab itulah Nabi beringat, bila masuk pasarnya jangan duduk lama. Bila masuk tantang jangan lama. Masuk sekejap sudah. Qadar hajat dalam pasar, qadar hajat dalam tantang tu lebih. Jangan duduk lama sangat dalam pasar. Dalam pasar ada macam-macam tu. Keperluan kita pun ada situ, tapi tempat manusia balak pun situ lah juga. Tempat manusia nipu pun situ lah juga. Banyak orang selalu bersumpah, demi Allah, durian saya ini paling terbaik. Isi kuning molek, buah sedap, tebal molek isi. Bersumpah, sumpah bohong dalam ada itu dalam bahasa.
Dia nak tarik pelanggan, nak tipu pelanggan. Berapa ramai orang menipu. Ini peranan iblis laknatullah untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala meluluskan permohonan iblis. Permintaan iblis, Allah kata, ya aku bagi kepada kamu umur panjang. Kamu buatlah apa yang kamu suka di atas muka bumi. Kalau kamu dapat memperdayakan Adam, itu bahagian kamu. Akan dapat kamu seretkan anak cucu Nabi Adam itu ke dalam api neraka. Sesiapa yang terpengaruh dengan tipu dayanya, dia akan sesat dari perjalanan yang benar dan akan menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terpengaruh dengan iblis, maka mereka itu akan sesat. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, manusia menganggap perkara itu tidak haram. Berapa ramai manusia tunggang langgang mabuk arak. Kata dekat dengan Pulau Tioman tu, Tiaruk berterabur dia kata dekat Pulau Tioman. Tengok, yang salah ni anak-anak Islam. Anak-anak Islam. Itu bahagian minallah. Dan bahagian yang lain pun bahagian menipu, penyalahgunaan kuasa, terbabit dengan riba, terbabit dengan berbagai-bagai jenis jenayah maksiat di atas muka bumi. Itu peranan syaitan telah berjaya mempengaruhi manusia, mempengaruhi anak cucu Nabi Adam untuk bersama-sama dengan mereka. Allah SWT berfirman, inilah satu jalan yang lurus yang tetap aku memelihara. Sesungguhnya hamba-hambaku, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu daripada orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Maknanya untuk sesat ini bukan kerana Allah nak menyesatkan manusia, tapi manusia sendiri pilih untuk sesat. Manusia sendiri pilih untuk melakukan perbuatan yang dimarahi oleh Allah. Allah hantar nabi-nabi dan rasul-rasul ke atas muka bumi dengan kitab-kitab, dengan panduan, di mana nabi-nabi dan rasul-rasul mengajar pada manusia jalan betulnya begini, jalan sesatnya begini, Allah perintahnya ni, Allah larangnya ni. Tapi manusia tidak pilih jalan yang benar, mereka pilih jalan sesat. Jalan betul satu je. Sejak zaman Nabi Adam lagi sampailah ke zaman Nabi Muhammad, jalan betul satu. Jalan yang salah, kata Ibnu Katsir, tak dapat dibilang, banyak sana. Hak salah, hak sesat ni banyak sana. Tetapi manusia mengambil yang tak betul. Apakah manusia nak menyalahkan Allah? Tak salah. Tak boleh menyalahkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum manusia dalam api neraka kerana mereka memilih untuk melakukan kesesatan. Mereka pilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dalam muka bumi. Mereka tak pilih yang baik, mereka tak pilih yang betul, mereka tak pilih yang lurus, mereka pilih yang sesat, mereka pilih yang tidak betul. Maka Allah SWT, jangan kata Allah zalim ketika menghukum orang yang durhaka itu dalam hatinya. Manusia ikut iblis. Mereka tak ikut nabi-nabi dan rasul-rasul. Ramai yang ikut iblis, yang melakukan peranan mereka di atas muka bumi. Tetapi ramai yang sedikit yang ikut nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau kita baca sejarah nabi-nabi, sejarah rasul-rasul, yang ikut Nabi Nuh AS, berapa orangnya? 83 orang. Dalam masa 950 tahun Nabi Nuh untuk seluruh manusia, duk ajak manusia beriman kepada Allah. Yang ikut yang betul itu 83 orang. Yang lawan Nabi Nuh, yang tak setuju dengan Nabi Nuh, jumlahnya sangat banyak. Yang ikut Nabi Yunus, 2 orang dia. Berpuluh-puluh tahun berdakwah, 2 orang. Yang tak ikut ramai. Yang kemudian yang beriman kemudian kepada Tuhan, dia
Jadi yang ikut Nabi-Nabi Rasulullah tak lama. Macam ni. Macam ni. Yang kafir, jumlah orang kafir ni lama. Umat Islam merupakan golongan yang sedikit di atas muka bumi. Macam ibaratnya macam buih. Itu yang kafir itu macam buih laut banyak. Yang beriman tak ramai mana. Yang Islam itu tak ramai mana. Bagaimanapun Allah menegaskan iblis tidak ada kuasa menyesatkan manusia yang beriman. Orang yang beriman, iblis tak boleh menguasai mereka. Dengan kekuatan iman yang ada dalam dada itu, iblis tak boleh nak menguasai. Bagi orang beriman, iman menjadi benteng untuk menyelamatkan diri daripada tipu daya iblis. Iblis tidak menyesatkan orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tidaklah engkau iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad menjadi pelindung bagi mereka. Jadi mereka yang beriman, insya-Allah selamat. Iman itu menjadi perisai. Iman itu menjadi dinding, menjadi penghalang kepada iblis untuk menguasai mereka, menyesatkan mereka. Yang beriman ini, iblis payah nak menyesatkan. Melainkan orang yang tidak beriman, berilmu suku. Mau berilmu tapi tidak beriman. Maka orang yang berilmu dan tidak beriman, maka mereka mudah juga disesatkan oleh iblis laknatullah. Manusia pertama yang menjadi sasaran iblis adalah Nabi Adam AS ketika berada dalam surga. Orang pertama sekali menjadi target kepada iblis itu untuk menyesatkan itu ialah Nabi Adam AS ketika baginda dan istrinya Siti Hawa duduk dalam surga. Target yang paling awal ialah Nabi Adam dan istrinya Hawa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Adam dan istrinya supaya tidak menghampiri pohon larangan. Pohon yang Allah larang jangan menghampiri. Jangan dekat pokok itu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Duduk dalam surga baik-baik. Artinya pada Nabi Adam, kamu dan istri kamu Hawa ni duduklah baik-baik dalam surga. Dan makanlah apa yang nak makan, minumlah apa yang nak minum surga dengan sepuas-puasnya. Makanlah, minumlah. Jangan kamu menghampiri pohon ini. Jangan menghampiri satu jenis pohon dalam surga yang Allah larang. Jangan menghampiri. Maka jika menghampiri, jika mendekati pokok itu, pohon itu, maka akan menjadikan kamu daripada golongan orang yang zalim. Jadi kalau menghampiri pohon itu, Allah kata, mu akan jadi orang zalim. Allah mengingatkan Nabi Adam AS supaya jangan menghampiri satu pohon dalam surga yang ditafsirkan oleh ulama sebagai pohon khuldi. Pohon khuldi. Adapun makan dalam makanlah dengan sepuas, minumlah sepuas-puas. Jangan menghampiri pohon itu. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sifat yang ada pada manusia ialah lupa. Kita ni ada penyakit lupa. Kadang-kadang kita tengah sembahyang pun lupa. 3 ke 4 ke 3, 3 ke 4 ke 3. Lupa. Orang yang hafal Quran sekalipun, dia bukan nak ingat Quran, dia hafal 30 juz. Bila dia baca satu surah dalam salat, tak ingat dia. Itu lupa. Bukan dia tak ingat. Orang hafal Quran ni memang dia ingat. Tapi ada kalanya mari itu. Lupa. Maka penyakit lupa ini adalah satu sifat yang ada pada manusia. Dan iblis dapat mengesan
manusia yang ada penyakit lupa ni dia nak ikut, dia nak tipu Nabi Adam alaihissalam. Dan tipu Nabi Adam. Pesanan Allah itu dapat dicium oleh iblis. Allah pesan jangan menghampiri pohon khuldi, dan iblis dapat cium. Maknanya dapat tahu. Dan memberi ruang kepadanya untuk menipu Nabi Adam alaihissalam. Iblis tahu bahawa Adam dan Hawa itu mempunyai sifat kemanusiaan. Itu lupa. Dia adalah manusia. Manusia ini antara sifatnya ialah lupa. Antara sifat yang ada pada manusia ialah lupa. Ini kelemahan yang ada pada manusia. Walaupun manusia itu Allah jadikan sebagai ahsan takwin, seelok-elok kejadian, tapi manusia juga ada sifat lupa. Melalui sifat yang lemah inilah iblis berjaya memujuk Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melanggar segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingat dan jangan mendekati pokok itu, jangan menghampiri pokok itu. Tapi oleh kerana sifat yang ada pada manusia ini sifat lupa, iblis pun tahu, dia pun celah ambil kelemahan yang ada ini, menyebabkan Nabi Adam terpengaruh dengan tipu daya iblis. Terpengaruh dengan tipu daya iblis, dan dia menghampiri pohon itu, sehingga menyebabkan Allah SWT melucukkan pakaian Nabi Adam dan pakaian Siti Hawa. Melucukkan pakaian menjadi sebab Allah menghantar Nabi Adam ke atas muka bumi untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Nah, ini kesebab ya. Nak jadi kesebab itu adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Perancangan Allah nak turunkan Nabi Adam ke atas muka bumi untuk menjadi khalifah, untuk menjadi orang yang memerintah muka bumi ini dan menegakkan peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah di atas muka bumi. Sebab makhluk lain tak Allah nak pimpin atas muka bumi ini. Binatang, pohon-pohon kayu, malaikat sendiri, bukit buka gunungan, semuanya tidak mampu untuk memikul amanah Allah. Tak mampu nak pikul amanah Allah untuk menjadi khalifah dalam muka bumi. Tanggungjawab ini Allah serahkan pada Nabi Adam, tapi di antara penyakit manusia ini ialah zaluman jahula, penyakit zalim dan penyakit jahil. Jadi itu yang ada pada anak cucu Nabi Adam ini, menyebabkan muka bumi Allah SWT ini sentiasa basah dengan darah manusia. Perang, balbah, kelahi, berbagai-bagai perbuatan keji menyebabkan bumi Allah ini tak pernah kering dengan darah manusia. Balah sama, perang sama. Ini nak perang pula ni, Amerika dengan China. Jadi setakat itu dulu pada pagi ini. Kita akan sambung dalam kuliah kita, dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.